Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Muhammad Hakimi bin Maskuri daripada Diploma Pendidikan Islam. Saya akan menerangkan beberapa topik daripada aspek kemasyarakatan dalam subjek pembangunan sosioekonomi di Malaysia. Terdapat dua topik, iaitu struktur masyarakat tradisional dan struktur masyarakat moden. Saya akan meneruskan dengan topik pertama, iaitu struktur masyarakat tradisional. Secara umumnya, masyarakat Melayu tradisional dapat dibahagikan kepada dua golongan, iaitu golongan pemerintah dan golongan yang diperintah. Golongan pemerintah terdiri daripada raja atau sultan, pembesar dan ulama, manakala golongan yang diperintah pula terdiri daripada rakyat biasa yang merdeka dan hamba. Setiap golongan ini mempunyai peranan dan tanggungjawab masing-masing di dalam masyarakat. Setelah kedatangan Barat, struktur masyarakat Melayu telah berubah di mana peranan golongan pemerintah semakin berkurangan dan sistem hamba telah dihapuskan. Sistem pemerintahan masyarakat Melayu tradisional kita dapat lihat dalam piramid, yang ini menggunakan piramid. Raja atau sultan akan berada di atas sekali, dan bawahnya bangsawan, kemudian pembesar, kemudian penghulu, rakyat biasa, dan akhir sekali ialah hamba. Raja atau sultan terdiri daripada raja, sultan atau yang dipertuan, keluarga dan kaum kerabat diraja, pembesar negeri termasuk kaum bangsawan, ulama, pendeta dan penghulu. Pemerintah tertinggi dalam pentadbiran negeri dibantu oleh kaum kerabat dan para pembesar. Ia mempunyai kuasa mutlak, iaitu segala perintahnya mesti dipatuhi. Jawatan raja atau sultan adalah diwarisi oleh anak lelaki baginda daripada permaisuri yang sah. Bangsawan pula ialah anak raja, tetapi dia tidak semestinya putera atau puteri raja yang memerintah. Bilangan anak raja tidak ramai, tetapi mereka mempunyai kuasa tertentu apabila diberi sesuatu tugas rasmi negeri. Ada juga putera raja yang dilantik menjadi pembesar daerah. Anak raja menikmati keistimewaan seperti yang dimiliki oleh raja, tetapi tidak boleh mengatasi keistimewaan raja sebagai ketua pemerintah. Pembesar pula pentadbir, iaitu pembantu raja dalam pentadbiran negeri. Penasihat atau pembesar di daerah tertentu. Pembesar dilantik oleh raja melalui pemberian surat tauliah. Pemilihan pembesar ditentukan oleh zuriat keturunannya. Pembesar juga diberi hak mentadbir sesuatu daerah dengan kekuatan sendiri tanpa sokongan sultan. Kita akan teruskan dengan ulama. Ulama ialah golongan yang dianggap cerdik pandai pada masa itu. Golongan yang pakar dalam bidang agama, berketurunan Arab Melayu. Mereka diberi gelaran kebesaran seperti Maharaja Kadi, Datuk Mufti Seri Utama dan Imam Maharaja. Golongan ulama berperanan menyebarkan agama Islam. Mereka juga dilantik menjadi guru, ketua agama, kadi dan penasihat. Mereka juga menjadi imam, khatib dan juga juru nikah. Ulama mempunyai kepakaran dalam bidang kesenian, kebudayaan, kesusasteraan, adat istiadat dan salah-silah raja. Rakyat biasa pula bermaslahatin tetap dan menjadi pengikut setia kepada pembesar. Dalam bidang ekonomi, mereka menjalankan kegiatan bertani, berdagang, menangkap ikan, melombong dan menjadi tukang mahir. Rakyat biasa bebas menjalankan kegiatan ekonomi, pertanian, perikanan, pelombongan dan juga perdagangan. Dan akhir sekali ialah hamba. Mereka menjadi hamba kepada para pembesar dan orang kaya menyumbang tenaga untuk menambah harta tuannya. Hamba juga melambangkan ketinggian taraf sosial pemiliknya. Hamba terbahagi kepada tiga, iaitu hamba raja, hamba berhutang dan hamba biasa. Kita akan meneruskan dengan topik seterusnya, ialah struktur masyarakat moden. Masyarakat majmuk memang sinonim dengan Malaysia sebagai sebuah negara yang bercirikan pelbagai kaum dan juga identiti. Kepelbagaian kaum dan etnik ini mewujudkan kepelbagaian budaya, bahasa, agama dan adat rasam. Menurut J.S. Furnival pada tahun 1948, masyarakat majmuk terdiri daripada pelbagai kaum dan etnik yang mempunyai kebudayaan, agama, bahasa dan adat rasam yang tersendiri meskipun berada di bawah sistem politik yang sama. Mari kita lihat etnik berdasarkan jadual ini yang terdapat di beberapa kawasan.
Kawasan yang pertama ialah Semenanjung Malaysia. Terdapat etnik Melayu, Cina, India, Serani, Punjabi dan orang asli. Orang Melayu, Cina dan India juga terdapat di Sabah dan Sarawak. Etnik orang asli terbahagi kepada beberapa puak. Antaranya ialah Jakun, Negrito, Semai, Senoi, Semelai, Semang, Sungai, Pangan, Kanau dan lain-lain. Kawasan Sabah pula terdapat etnik Kadazan Dusun, Bajau, Murut, Bisayah, Kedayan, Lotut, Dumpas, Rungus, Suluh dan lain-lain. Manakala kawasan Sarawak pula terdapat etnik Dayak Iban, Dayak Bidayuh, Melanau, Orang Ulu, Kayan, Bisayah, Kedayan, Kelabit, Kenyah, Punan dan lain-lain. Struktur masyarakat moden ini terdapat beberapa agama yang dianuti. Antaranya ialah Islam, Kristian, Buddha, Hindu, Sikh, Confucius, Taois dan juga animisme. Agama Islam dianuti oleh masyarakat Melayu dan kaum lain. Kristian pula majoriti masyarakat Cina, India, Kadazan Iban dan lain-lain. Buddha pula dianuti oleh masyarakat Cina. Hindu dianuti oleh masyarakat India. Sikh pula dianuti oleh kaum Punjabi. Confucius pula dianuti oleh masyarakat Cina. Taois ini tidak mempunyai banyak penganut dan dianuti oleh sebahagian kecil masyarakat Cina. Animisme pula majoritinya ialah orang asli. Animisme ialah orang yang tiada agama. Struktur masyarakat moden ini juga mempunyai rukun negara. Rukun di negara dibentuk dengan tujuan utama iaitu membentuk perpaduan yang kukuh. Prinsip-prinsip yang terkandung dalam rukun negara jelas merupakan kunci kepada keharmonian dan perpaduan kaum demi kejayaan dan kestabilan Malaysia. Rukun negara ini terbahagi kepada dua bahagian iaitu bahagian pertama dan bahagian kedua. Bahagian pertama mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakat, memelihara satu cara hidup demokratik, mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama. Membentuk satu sikap yang liberal terhadap tradisi kebudayaan yang kaya dan pelbagai-bagai corak, membina sebuah masyarakat progresif yang akan menggunakan sains teknologi moden. Bahagian kedua pula, rukun negaranya ialah kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Okey, itu sahaja daripada saya, sebanyak sedikit daripada saya tentang aspek kemasyarakatan dalam subjek pembangunan sosioekonomi di Malaysia. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.